Isteri pun kena faham juga tabiat suami kan. Suami ni dia ada dia punya, dipanggil haibah dia nak haibah dia tu, dia nakkan sedikit rasa pemimpin dalam keluarga. Jadi sebab itu bila dia bagi cadangan, kadang-kadang cadangan dia tu tak apa bagus. Jangan pangkah time-time tu juga, tunggu dulu, tambah dia cerita depan orang kan. Jangan pangkah time-time tu, tunggu bagi hujung-hujung nanti baru cerita. Dan jangan cara cakap tu pun jangan ni tak kena, tu tak kena, ni tak kena. Sebab dia adalah pemimpin. Okey, sabar. Oleh kerana sabar inilah kita tengok dalam hadis Abu Dawud, Nabi SAW pernah pada satu hari berbicara dengan Aisyah, dan Aisyah meninggikan sedikit suaranya. Aisyah tinggikan sedikit suara disebabkan oleh kerana Aisyah ada sikit marah pada waktu tu. Ya. Jadi pada waktu Aisyah meninggikan sedikit suara pada Nabi SAW, Abu Bakar dengar. Abu Bakar dengar Aisyah tinggikan suara. Jadi Abu Bakar pun masuk, dia nak tangkap Aisyah, dia nak pukul Aisyah. Nabi SAW tahan Abu Bakar. Nabi tahan, Nabi tak bagilah pukul. Lepas tu Nabi tanya pada Aisyah, kaifa ra'aitini anqaztuki minar rajul. Macam mana kau tengok aku selamatkan kau daripada lelaki tadi? Tengah ada krisis ni. Maksud tengah berbalas-balas cakap ni kan. Maksudnya tengah ada perbezaan pandangan. Abu Bakar nak tolong Nabi lah. Sebab Aisyah dah angkat setinggi suara. Bukanlah bermakna Aisyah tu biadab dengan Nabi kerana Nabi tu adalah Nabi. Tapi kerana ada sedikit ghirah, kita kata. Ada sedikit rasa cemburu. Rasa cemburu, disebabkan itu Aisyah tinggi sikit suara. Abu Bakar nak pergi, nak pukul Aisyah. Tapi Nabi tak bagi. Nabi cuba untuk sabarkan Abu Bakar, dan Nabi SAW pujuk Aisyah, nak bagi tahu Nabi sayangkan dia, selamatkan dia daripada dipukul oleh ayah dia sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi SAW, Nabi ajar kita untuk memahami tabiat pasangan kita. Dalam hadis Nabi SAW bagi tahu pada lelaki, innal mar'ata khuliqat min dila', sesungguhnya orang perempuan itu dicipta daripada tulang rusuk. Ada yang kata kadhila, seperti tulang rusuk yang bengkok. Kalau kamu cuba untuk luruskan, kamu akan patahkan dia. Istausu bin nisa'i khaira. Nabi SAW nak bagi tahu pada kita, suami-suami ni berurusan dengan orang perempuan yang ada sedikit bengkok pada tabiatnya. Bengkok tu apa dia? Bengkok tu sebahagian ulama mentafsirkan atifah, perasaan dia, emosi dia. Adakah itu bermakna tak baik untuk dia? Itu baik untuk dia, kerana dia jaga anak-anak. Jadi atifah, kasih sayang dia perlu ada, lebih daripada kita. Tapi kadang-kadang kasih sayang yang lebih itu perlu bukan diluruskan, perlu diperbaiki. Tapi jangan ubah tabiat itu, kerana kalau ubah tabiat itu, dia akan jadi manusia yang totally berbeza. Jadi kita kena terima perbezaan di antara lelaki dan perempuan kan? Perbezaan itu kena ada, baru boleh jadi bapa, baru boleh jadi mak. Anak pun nampak beza kan? Kalau bapa dengan mak sama je, mak tak pergi sembahyang Jumaat, bapa pun tak pergi, anak pun heran, siapa mak ni kan? Kadang-kadang mak yang bising-bising. Dah azan Jumaat ni awak tak pergi ke? Kejap dah tengok wrestling dulu kan? Kacau. Jadi perbezaan tabiat itu diperlukan untuk membina sebuah keluarga. Membina sebuah keluarga. Jadi kita kena fahami tabiat itu. Ya? Dan orang perempuan pun, isteri pun kena faham juga tabiat suami kan. Suami ni dia ada dia punya, dipanggil haibah dia nak haibah dia tu, dia nakkan sedikit rasa pemimpin dalam keluarga. Jadi sebab itu bila dia bagi cadangan, kadang-kadang cadangan dia tu tak apa bagus. Jangan pangkah time-time tu juga, tunggu dulu, tambah dia cerita depan orang kan. Jangan pangkah time-time tu, tunggu bagi hujung-hujung nanti baru cerita. Dan jangan cara cakap tu pun jangan ni tak kena, tu tak kena, ni tak kena. Sebab dia adalah pemimpin. Kita kena bagi second opinion. Kalau macam ni macam mana? Tadi okey dah, tapi kalau macam ni macam mana?
kita kena jadi konsultan yang baik. Isteri kena jadi konsultan, bukan jadi pengarah. Tak boleh, kan? Dan orang lelaki ni, orang perempuan kena terima juga. Dia tak ingat benda yang detail-detail. Benda kecil-kecil ni dia jarang nak ingat. Bukan sebab dia bodoh, dia tak bodoh, tapi dia tak suka nak ingat benda tu. Dia ingat benda yang besar-besar. Sebab tu kadang-kadang pergi kedai kena bagi list barang kat dia. Kita kadang-kadang isteri, takkan 5 barang pun nak tulis. Awak tulis lah, kan saya lupa, kan? Tapi benda besar-besar, insya-Allah dia ingat lah. Benda kecil-kecil ni tolong tulis. Tapi jangan kadang-kadang kata, apalah ayah awak ni 5 barang, kan cerita kat anak. Kadang-kadang ayah dia terasa tercabar, kan? Ayah dia terasa tercabar. Jadi kita kena terima perbezaan tabiat itu. Perbezaan Allah Ta'ala jadikan lelaki ni macam mana, perempuan ni macam mana. Perempuan dia suka ingat benda kecil-kecil, kan? Masuk pasar raya seperti dia telah dilahirkan di situ. Dia ingat tempat-tempat, kan? Dia ingat harga-harga. Saya tak ingat. Kadang-kadang isteri saya suruh beli barang, tanya berapa harga, saya tak tahu, saya main ambil je. Saya tahu tempat tu murah, saya beli. Jadi maksudnya ada orang yang orang kata apa, jenis macam tu, dan kita kena terima, dan dia lengkap melengkapi lah. Baik. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi SAW ajar kita, dan Nabi tunjuk pada kita. Nabi terima perbezaan itu. Contohnya, satu hari dalam hadis, Nabi SAW duduk dekat rumah salah seorang daripada isteri dia. Nabi kan ada ramai isteri, kan? Jadi Nabi duduklah dekat rumah salah seorang. Tiba-tiba khadam Nabi sampai, pembantu Nabi sampai, bawa satu bekas yang ada makanan. Makanan tu datang pada siapa? Makanan tu datang daripada isteri lain. Nabi tengah duduk rumah isteri lain, isteri lain pergi hantar pula bekas makan. Jadi apa perasaan isteri yang ada di rumah tu? Dia ada rasa cemburu, kan? Cemburu ni apa dia? Biasanya orang perempuan lah cemburu. Cemburu dia apa? Tak tahu. Cemburu lah ustaz. Cemburu ni punya hebatnya ulama-ulama Islam ni, cemburu tu pun dia orang letak definisi. Dia kata apa? Taghayyurul qalb wal ghadab bisababil ihsas fi musyarakatil ghair fi haqqil insan. Dia kata cemburu ni perasaan yang berubah, dan kemarahan disebabkan oleh kerana rasa-rasa sensitif kerana orang lain cuba untuk berkongsi dengan hak seseorang insan. Tu dia, itu hak dia. Waktu tu waktu dia. Tiba-tiba isteri lain pergi hantar pula makanan. Benda tu mungkin bagi orang lelaki simple je, hantar makanan je pun. Tapi saya still kat rumah awak lagi. Tapi dia kata tak boleh, ni masa saya, you tak boleh ingat orang lain. Jangan curi masa saya. Jadi dalam sebahagian riwayat, nama isteri tu tak disebut, tapi sebahagian di riwayat lain dia kata adhunnuha. Perawi kata aku sangka isteri tu Aisyah, kan? Dia tampar tangan pembantu tu, khadam tu, dia tampar tangan, jatuh makanan tu, jatuh bekas tu, pecah bekas tu. Nabi SAW kutip balik makanan tu. Nabi kata apa? Nabi kata pada khadam tu, gharat ummukum, ibu kamu cemburu. Ibu tu maksudnya ummul mukminin lah, kan? Isteri Nabi kan ibu kita, kan? Gharat ummukum, ibu kamu cemburu. Tabiat dia lah tu. Nabi tak ada nak pergi angkat tangan ke apa, kan? Nabi tahu ini sifat dia yang kita kena tunggu kejap. Kalau time tu juga confront, dia takkan jadi benda yang lebih baik lah.